Kuala Selangor, Selangor. Kehidupan pasangan suami isteri Khairul Anwar Abu Amal, 51, dan Hanizah Dulmat, 53 tahun, diuji apabila 2 daripada 5 anak mereka ialah anak istimewa. Lebih memilukan apabila setahun yang lalu, kaki kanan Hanizah terpaksa dipotong sehingga paras lutut akibat komplikasi kencing manis. Beginilah rutin Hanizah, harus menguruskan rumah seperti biasa walaupun dirinya tidak lagi sempurna. Puncanya kaki akak ni dia bengkak, pergi hospital masuk besi lah. Lepas tu akak dalam 3 minggu akak balik ke rumah. Lepas tu akak dia macam tak ada menambahbaikan. Lagi dia macam sakit pun sakit. Jadi akak pun tak tahan. Dia kencing manis. Kencing manis dia dulu bawa hospital Selayang. Sebelum dia sakit tu, dia selalu cuci klinik Kuala Selangor lah. Cuci-cuci, dah balik klinik Kuala Selangor dah nolak. Lepas tu, akak pergi hospital. Mula-mula dia luka. Lepas tu dia kata rumah. Dia kata tak boleh selamat lagi dah. Dia nak cuci lah. Doktor tu dah cek-cek semua dah. Tak boleh cuci dah. Dia hukum dia potong je. Sebelum saya potong kaki ni kan, rasa sakit lah kan. Sakit. Bila dah potong ni, rasa macam lega lah. Alhamdulillah lah. Tak ada apa lagi dah. Lagipun, luka dia cepat baik. Sekarang dah okey. Dah potong tu dah okey dah. Dah boleh buat kerja. Tak ada sakit, tak ada apa. Khairul dan Hanizah bertemu jodoh pada tahun 1991. Manakala tahun berikutnya, pasangan ini dikurniakan anak pertama. Namun, siapa sangka Nur Hairunisa yang kini mencecah usia 29 tahun mengalami hyperaktif dan tidak boleh bercakap. Alung tu daripada kecil, dia lahir, keluar-keluar dia tak menangis. Dia makan, doktor kata dia lemas. Daripada hospital Tanjung Karang, akak dibawa ke Kelang. Dia dalam inkubator sebulan. Jadi akak dalam pantang di hospital lah. Lepas tu dia biru. Jadi akak pun takut. Sampai dia dah 30 lebih lah hari tu, baru dia okey. Keadaan dia sihat. Cuma dia akal kurang. Perangai dia mengamuk melupu-melupu malam kadang. Macam baby lah. Dia umur dah tua tapi macam budak dibandingkan di pamper kan. Umur lah. Kena urus lah. Kalau tak diurus tak boleh. Lepas tu daripada situlah dia macam tak nampak perkembangan dia apa kan. Dia lambat. Dia berjalan pun 4 tahun. Ya, Alhamdulillah lah dia boleh berjalan. Sekali lagi mereka diuji dengan kehadiran anak istimewa Muhammad Syafiq, 26 tahun. Syafiq, anak ketiga keluarga ini. Mak Syafiq tu dulu OKU juga tapi tak teruk lah. Dia cakap kita faham tapi dia dah bercakap tak boleh. Syafiq tu dia demam panas dalam pantang. Dia menangis, aku pun tak tahu. Tiba-tiba dia macam jantung dia berhenti seketika tau. Tapi masa tu aku tak bawa dia pergi hospital, itulah silap dia kan. Dia nak sesuatu dia ambil. Kadang ambil pun time dia sihat badan tak apa, kalau tak sihat dia ambil pun jatuh. Sawan. Tapi tak kuat lah. Kalau dia demam kita nak hati-hati sangat. Sebab dia pernah kencing gigi. Sawan dia, kita apalah urut-urut dia. Tengkuk dia apa semua bila tak. Kalau makin teruk buat hospital. Kalau dia boleh reda, kita apa. Selalu macam itulah kadang-kadang. Kita lah sebagai orang tua kan, kita tak macam mana nak buat macam mana. Susah lah. Tuhan juga lah yang tahu. Berserah dengan ketentuan ilahi, pasangan ini tetap bersyukur kerana masih ada lagi yang lebih sukar berbanding mereka. Cakap pun memang dah itu bahagian kita kan. Apa? Kita kena pasrah lah kan. Itu memang dah bahagian akak kan. Akak reda lah. Kau buat apa? Akak terima lah seadanya ni kan. Cuma akak minta lah pada diri akak. Banyak-banyak sabar kan. Nampak kerenah macam ni kan. Kita tak tahu kan. Sampai kita mati macam ni lah, biar kita buang. Selagi kita ada ni, kita bela anak ni. Kalau kita tak ada, besok tak tahulah. Sekarang kalau tidur saya terbangun gitu, kadang apa akan jadi besok. Yang akak satu tu. Kalau akak pergi kan, kalau dapat dia lah akak bawa dia sekali kan. Tak apalah. Akak tak nak menyusahkan orang lain. Walau adik-beradik dia sekalipun. Akak tak nak dia hazab orang lain seksa. Nak bela dia kan. Dia sendiri seksa nanti. Akak mak lain. Adik-beradik lain.
tak sama. Akak tak nafikan memang ada. Tapi itulah kan. Ya mungkin ni akak cakap tadi. Ini dah bahagian akak. Kan? Jadi akak redha. Tapi tak apa. Setiap anak tu ada rezeki dia. Rintihan keluarga ini mendapat perhatian penaja utama bersamamu. Syarikat Faiza Sendirian Berhad turut menyerahkan sumbangan berbentuk wang ringgit dan barangan dapur seperti beras, bihun, kicap dan rempah ratus keluarannya. Semoga bantuan ini dapat meringankan beban yang ditanggung Hanizah sekeluarga. Kekurangan diri bukanlah penghalang buat Hanizah untuk terus berbakti kepada keluarga. Dahulunya, dia pantas ke mana saja bagi memastikan kelancaran urusan rumah tangga. Walaupun kini dia tidak serancak dulu, Hanizah tetap bersyukur kerana dikelilingi saudara mara yang sudi membantu ketika dia memerlukan bantuan. Jadi saya bagi saya terbaiklah. Cukup sabar. Sabar beranak kan. Akak memang semah. Mandikan anak, masak. Lepas tu perhatikan dia orang lah. Apa yang dia orang buat, akak kena tengok. Kadang-kadang apa yang ada makan rumah. Kalau orang dah ada kereta orang nunggu, saya buatlah kerja dulu. Rasa melapar sangat kau, tengok rumah ada masak-masak, tak ada masak, tak apa. Itu saya senang. Bini saya bila saya senang. Ada makan, tak ada dah. Nak marah-marah saya tak ada lah. Saya tahu keadaan dia. Anak saya ni, sepasang ni, dia tak boleh nak buat sendiri daripada mandi, membersihkan diri dia. Tak boleh, dia tak boleh. Makan pun saya kena bagi, kena suap. Alung, kalau misal kata berpejat macam kodok ke, biskut ke, kita letak dalam pinggan, kita letak di air, dia boleh. Tapi nasi tak boleh. Dia tak pandai nak suap, tak boleh. Macam Syafiq ni boleh. Dia boleh kita letak nasi, kita letak dalam pinggan, dia pakai sudu. Kalau terdesak, akak misal kata akak sibuk sangat nak buat kerja itu ni, akak bagi dia sendiri makanlah. Lelaki berasal dari Tanjung Karang, Selangor ini bekerja sepenuh masa sebagai mekanik di bengkel kereta berhampiran rumahnya. Tubuh tua ini sanggup melakukan apa sahaja demi memenuhi keperluan isteri dan anak-anak. Kita pun dah bersyukur numpang dah berapa puluh tahun. Dekat 30 tahun saya bekerja bengkel tu. Suami akak dia sepenuh masa lah dia kerja bengkel. Bengkel sendiri. Pendapatan tu dulu abang hebat. Pagi abang pergi kadang, yalah bengkel depan rumah dekat. Jadi kadang abang kerja sampai malam. Pukul 11 malam, pukul 12 malam. Yalah muda, muda lagi. Tenaga kuat. Tapi sekarang dah kalah. Masa tu memanglah. Alhamdulillah. Akak buat rumah ni pun memang hasil bengkel lah. Tapi makan masa. Bertahun-tahun kan, buat sikit. Sejak beberapa tahun kebelakangan ini, pendapatan harian bengkel hanya sekadar cukup makan. Apatah lagi, jauh sekali untuk membaiki bengkel yang semakin usang dan mulai reput. Semua hasil di sini, hasil bengkel. So, kalau rumah ini dulu, kalau kata ada bengkel ni saya tak mampu buat rumah. Tapi dengan ada bengkel tu dulu, rezeki sikit simpan, dapat buat rumah. Sekarang terasa sakit. Bila dah hasil banyak sangat saingan, kita dah ketinggalan. Tengokkan kedai sekarang bengkel pun dah canggih-canggih. Ada spare part simpan semua, rosak tu buat. Kita tak ada, kita tu rosak-rosak kita repair, kita beli dulu. Kedai baru pasang. Covid ni nak terasa sikit lah. Tak macam biasalah. Sejak pandemik COVID-19 melanda, pendapatan Khairul turut terjejas. Dia perlu memikirkan sumber lain bagi menampung perbelanjaan bulanan. Memanglah terasa sangat. Tu sekarang abang cubalah macam jual-jual kereta terpakai tu kan. Cubalah pula cara tu tak. Jual-jual kereta, laku ada gaji lah. Kalau tak laku, tak ada lah. Laku sebiji kadang-kadang ada 300-400 komisen dia bagi. Tengok harga kereta lah. Kalau harga kereta tinggi, ada lah gaji. Ada bagi sekian. Selama dia dah jual macam tu lah dia. Laku berapa-apa dia bagi Nanu punya angkat. Lagi kalau ada kereta lagi, dia hantar lagi. Suami ambil, jual lagi. Itulah kerja saya. Maknanya kereta ni sampingan je lah kan.
Lagipun dia macam seronok. Dia memang minat dia di pomen. Bahagian-bahagian kereta ni, itulah. Apa-apa ada kerja buat. Sambil kalau kereta jual kereta je, kalau tunggu saya ingat tak berduit saya. Tak mampu saya nyala hidup anak saya. Kata. Kalau kereta sebulan sebiji laku duit. Kalau tak laku macam mana? Nak harapkan 3 mana? Ada bengkel dia kan, bengkel dia kan. Hanizah adalah penerima bantuan daripada Lembaga Zakat Selangor sebanyak RM500 sebulan sejak setahun yang lalu. Selain itu, keluarga ini turut menerima barangan keperluan seperti susu dan lampin pakai buang untuk Khairunisa dan Syafiq beserta RM250 sebulan setiap seorang. Saya fikir saya berlimpah-limpah. Anak dah kena 2 orang je ni. Saya harap orang rumah boleh membantu saya masak itu. Dulu dia buat kereta, pandai buat kereta. Bilai api kan, pergi pasar. Jadi bila dah dia potong kaki, saya ambil alih lah semua. Kulu. Tak ada seorang kerja nak tinggal, kerja nak dibuat. Kadang-kadang tension juga. Tapi tak boleh apa-apa dah. Perasaan kita tu kan. Kadang perasaan marah pun ada, tapi nak marah dengan siapa? Teruskanlah. Okay, sama faham lah. Saya sibuk cari duit, dia sibuk bela anak. Yelah, urusan rumah tangga semua akak yang buat. Pergi pasar, bil-bil akak pergi bayar apa semua. Akak buat urusan rumah sendirilah. Sebab abang pun seorang, kerja seorang. Jadi kalau akak tak menolong ke sana kemari uruskan anak. Masa tu anak akak 2 ni sekolah, ambil dia pergi balik. Kerja di rumah lah. Tak tahu nak cakap kan. Lagi mikirkan anak-anak kan. Kita lagi kan. Tak tahu nak cakap lah. Rasa down, betul-betul down rasa. Selain bengkel yang semakin usang, rumah ini juga semakin banyak yang rosak dan memerlukan proses baik pulih untuk kehidupan yang lebih selesa buat mereka sekeluarga. Wang simpanan yang ada cukup sekadar membeli makanan dan keperluan harian. Khairul dan Hanizah terpaksa mendahulukan keperluan anak-anaknya daripada yang lain. Walaupun pernah suatu ketika Khairul terlantar sakit, tidak berupaya untuk mencari rezeki. Buat masa ni sakit tak ada lah. Yang sakit saya sekarang ni prostat je. 6 bulan dah. Prostat dia pakai tiup dulu ni. Dulu gantung ni. Saya dah rasa dah. Sakit saya dekat 10 hari buat apa ni plastik ni. Income tak ada masuk. Wah, saya dah gelap merabat. Minta Tuhan cepatlah sihat. Doa saya sihat. Saya boleh bekerja, boleh menyara anak, bini. Minta gitulah. Berat mata memandang. Berat lagi bahu yang memikul. Walau sesukar mana ujian melanda, pasangan ini tidak kenal erti lelah demi anak-anak syurganya. Bagi mereka, ini adalah anugerah terindah kurniaan Yang Maha Esa untuk dijaga setulus ikhlas. Kita tanggungjawab kita kan. Tapi saya tanggungjawab sebagai ayah, saya insyaAllah tak pernah. InsyaAllah sampai sekarang lah. Tanggungjawab saya tetap. Ada sama ada, tak ada tak. Sama kita rasa lah. Dia bertanggungjawab, alhamdulillah lah. Dia memang tak suka tak bekerja, dia rimas. Dia nak hari-hari dia nak bekerja. Dia risau kalau duduk megon aja, dia risau. Saya selagi sihat, saya boleh mampu, saya boleh rasa dia kan. Tak ada teruk sangat kan. Tapi selagi saya sihat, saya boleh. Apa keperluan rumah, apa makan, segi makan, boleh lah. InsyaAllah. Janji badan saya sihat. Kalau saya sakit, tak boleh buat apa. Saya tak ada simpanan, tak ada bekal, tak ada itu je. Ada kerja, ada duit. Tak ada kerja, tak ada duit. Itu je. Abang memang dia tak suka duduk diam, tak suka. Sebab mata pencarian tu dari dia kan. Jadi dia lah yang tahu kan. Kita ni apa tahu, kita tahu order je. Kalau saya barang dapur ni, rasa saya nak habis, percaya saya. Nak habis masa duit tak ada pun tak ada juga. Kadang jual lah besi buruk. Besi ada, besi boleh jual lah besi buruk. Untuk belanja sementara ada kerja, macam itu je lah saya. Kalau ada simpanan sikit-sikit itulah. Orang kata simpanan ni banyak pun kalau tak ada masuk, habis juga. Bukit pun roboh kan. Tapi kita pandai-pandai lah. Siapa pesan orang rumah saya je, berjimat. Saudara mara dan anak-anaknya yang lain sedikit sebanyak turut membantu keperluan keluarga ini. Malah, usaha serta iringan doa adalah faktor utama tanpa sewenang-wenangnya
mengharapkan bantuan orang lain untuk hidup senang. Bersyukurlah kalau siapa yang bantu kan. Mana kita rakyat Malaysia ni kalau dengar orang susah kita semua boleh bantu lah. Saya terima kasih setinggi-tingginya lah. Terima kasih, saya tak dapat mengucapkan balas jasa dan insyaAllah lah kalau satu hari nanti kita rezeki saya ada, saya nak membesarkan, nak betulkan bengkel dia balik, nak menjadikan elok. Bila pasal perniagaan bolehlah sumber keuangan saya tu bolehlah salurkan ke rumah kan. Menanggung anak bini, anak kita makan dan semua. Bolehlah berlaku perbelanjaan. Percayalah bahawa Tuhan tidak akan menguji seseorang itu di luar kemampuannya. Walau sesukar mana pun, pasangan ini teguh dengan pendirian mereka, sentiasa berjuang demi anak-anak dan keluarga. Kadang-kadang kan anak akak bawa akak duduk dalam kereta, akak tengok orang mandang. Memang sedih lah kan. Akak tengok orang berjalan. Seronok orang ni masih ada kaki, akak tak ada kan. Saya berharap sangatlah kan supaya saya senang ke sana kemari kan, nak menguruskan anak. Kalau boleh saya nak kaki palsu lah. Doa saya untuk anak-anak, janganlah anak sakit, biarlah dia sihat. Sebab saya tak segagah dulu, saya tak selincah dulu, saya tak boleh nak ke sana kemari begini kan. Janganlah aku sakit. Itulah akak anggap sangatlah, biarlah dia sihat. Akak pun minta dia, akak biarlah akak sihat. Kekurangan diri Hanizah dan ketidaksempurnaan anak-anaknya bukanlah alasan untuk menagih simpati. Sebaliknya, dijadikan sebagai pembakar semangat untuk terus berbakti kepada keluarga tercinta. Bersamamu minggu ini menyelami kisah 13 keluarga dari 7 buah negeri. 2 keluarga di Kelantan Darul Naim, keluarga Rohaya Muhammad dan keluarga Nik Zafira Nik Singh. 2 keluarga di negeri Selangor, keluarga Faridah Muhammad dan keluarga Aminuddin Johan. 1 keluarga di negeri Sembilan, keluarga Juriah Abdul Manaf. Manakala ke utara negara di negeri Kedah Darul Aman, keluarga Nurul Adawiyah Muhammad Syuhaimi. 3 keluarga dari wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, keluarga Azril C. Ibrahim. Keluarga Abdul Muiz Syafi'i. Dan keluarga Atirah Azman. 2 keluarga di negeri Selangor Darul Ihsan, keluarga Salmiah Abdul Salam. Dan keluarga A. Aziz A. Rashid. Menelusuri ke negeri Pahang, keluarga Hanafi Osman. 1 keluarga di Pulau Pinang, keluarga Afirul Annas Az-Zandri Azizan. Bersama kita membantu mereka yang memerlukan. Hulurkan tangan, ringankan beban. Berbumbungkan angkasa ke laut, lantainya bumi retak seribu. Setiap